rasa tu ada macam campur-campur lah. First rasa happy sebab yelah benda ni kita dah buat daripada bulan 7. Budak-budak ni mula-mula daripada 22 orang, sekarang dah ada 33 orang. Dan budak-budak ni setiap hari Jumaat, setiap hari Sabtu kan, selalunya budak-budak orang selalu ada perspektif yang bila budak-budak ni bila balik sekolah penat, hari Sabtu penat, diorang tak nak datang. Tapi diorang datang kan, walaupun itulah penat macam mana pun dia datang untuk dia nak masuk ke SPM tu dan result yang bagus kan. Dan kita happy sebab cikgu-cikgu ni pun yang datang mengajar ni, benda ni bukannya benda yang dia wajib buat, bukannya benda yang bergaji bagi dia kan. Memang kita bayar sikit allowance, tapi allowance kita tu tak ada apa sangatlah berbanding dengan benda-benda yang dia ajar. So kita rasa sangat happy benda tu dah selesai. Kalau tengok percubaan budak-budak ni pun ramai yang meningkat, banyak peningkatan, which kita memang sangat happy. Dan kedua sebenarnya saya rasa nervous jugalah, rasa macam risau kan sebab dia orang dah nak masuk SPM dan kita dah ada berjanji pada mak bapak dia dulu yang kita nak bantu dia untuk SPM. So kita nak tengok dia dapat result yang bagus. So kita nak so saya pun sama-sama nervous lah. Tadi pun ada ucapan daripada nasihat kan, dia kata kita ni risau budak-budak ni banyaknya naik motor kan, kita pun takut dengan masa-masa SPM ni kalau apa-apa jadi semua kan. So kita nak dia sentiasa berhati-hati lah. Macam mana pejabat Puteri pilih pelajar-pelajar yang layak masuk dalam program? Dia paling utama sekali sebenarnya sebab kita pun tahu benda yang paling utama adalah kita nak pastikan budak-budak ni dapat peluang akses kepada pendidikan berkualiti yang sama. Sebab bila mak ayah mampu hantar ke kelas-kelas tambahan kan. Bila kelas tambahan ni dia ada orang kata kelebihan sikit lah daripada kawan-kawan yang pergi ke kelas-kelas biasa je kan. Tapi budak-budak ni tak semua yang ada kemampuan untuk kelas tambahan. Jadi paling utama sekali kita nak utamakan daripada keluarga yang memerlukan bantuan, yang mungkin tak ada akses nak pergi kelas tambahan. Kelas tambahan bukan murah sekarang ni kan. Tapi budak-budak ni satu adalah memang daripada keluarga yang memerlukan. Kedua adalah kesungguhan dia sendirilah. Jadi kita pun nak pastikan budak-budak ni ada kesungguhan tu sebab nak kena datang setiap minggu. Mak ayah dia pun kena ada kesungguhan nak anak dia berjaya. Sebab tu masa awal-awal dulu pun masa kita ni kita bagi dia buat ikrar janji. Aku janji tu bukannya kontrak pun kan. Kita bukannya kalau dia tak datang kita kena penalti ke apa ke. Tapi aku janji tu adalah janji dia pada diri dia sendiri. So nak bagi tunjuk kesungguhan dia, apa aim dia, apa yang dia nak, macam mana dia nak belajar supaya dia dapat capai apa yang dia nak tu. Dan of course ketiga adalah daripada sekolah dalam DUN Puteri Wangsa lah. So ni 3 kriteria. Kalau boleh sebenarnya secara jujurnya lebih lah daripada 33 orang yang layak, yang memerlukan. Tapi buat masa sekarang ni kapasiti kita. Tapi itulah saya harapkan benda ni kita dapat besarkan supaya makin ramai pelajar yang tak berkemampuan tapi ada kesungguhan untuk berjaya untuk dapat masuk program ni. Dan kita tahu program ni memang melibatkan sumber yang besar. Pelajarnya ramai, guru-guru yang bantu pengajar pun ramai. Dan saya tahu makanan pun kita sediakan. Mungkin boleh cerita dari segi macam mana sumber itu diperolehi untuk pejabat Puteri. Saya pertama adalah memang kebanyakan daripada sumber tu adalah daripada gaji saya sendiri. Itu saya anggap sebagai saya punya, orang kata apa, saya punya sumbangan semulalah kepada pendidikan generasi yang akan datang. Jadi setiap bulan memang saya akan ketepikan sikit jumlah untuk pastikan kita ada elang bayar cikgu-cikgu. So untuk bayaran cikgu-cikgu memang saya yang keluarkan 100%. Sebab cikgu-cikgu ni pun dia luangkan masa tenaga dia, kita naklah juga compensate sikit kan, bagi sikit dia punya bayaran tu. Jadi walaupun tak besar, setiap bulan memang cikgu-cikgu ni saya bagi seorang ikut berapa minggu dia mengajar, dalam 400 ke 500 ringgit satu orang cikgu. Jadi sebenarnya kalau mak ayah yang hantar anak ke tuition dia tahu jumlah tu sangat sikit. Sebab 400-500 ringgit untuk 4 minggu mengajar 33 pelajar sangat sikit sebenarnya. Tapi itu jumlah yang saya mampu keluarkan daripada bulan Julai sehinggalah ke bulan 10, bulan 11, 4 bulan. Itu pertama. Kedua, makanan sebenarnya saya sangat bersyukur sebab ramai sangat orang-orang yang baik yang nak bantu pelajar-pelajar ni berjaya. Jadi sebenarnya program ni saya anggap dia program komuniti. Banyak macam penyumbang-penyumbang yang bagi makanan setiap minggu pada pelajar kan. Ada yang memang ada, saya sebagai contohnya ada seorang doktor di HSI, Dr. Lydia, setiap Jumaat dia bagi.
Ada seorang peniaga warung dekat Mount Austin, warung biasa saja, tapi hari Sabtu dia akan bagi makanan kepada pelajar. Lepas tu ada lagi orang yang macam kadang-kadang dia akan tambah lagi makanan. Alhamdulillah lah, rezeki kepada pelajar-pelajar ni besar, ramai orang nak menyumbang. Dan ketiga, sebenarnya kita memang ada buat fun run dengan niat untuk fun run tu yang kita dapat bayar kepada guru-guru. Tetapi lepas kita buat fun run tu, kita evaluate balik dia punya jumlah tu, kita rasakan jumlah tu pergi ke program lain yang saya boleh cerita lagi. Tapi saya rasa buat masa sekarang saya masih berkemampuan untuk bayar cikgu-cikgu tu, jadi saya bayar sendiri. Fun run tu kita guna untuk program lain supaya lebih ramai penerima kat benda lain jugalah. Tapi saya harapkan tahun depan saya memang nak buat balik program ni. Dan ramai juga sebenarnya mak bapak yang dalam kawasan saya yang tak berkemampuan, cikgu-cikgu juga yang dia tahu benda ni kita buat. Dia tanya, YB tak boleh ke ramaikan lagi pelajar? Sebenarnya satu, kita memang nak ramai pelajar, tapi kita faham bila kita nak benda tu optimum, cikgu pun tak boleh mengajar terlalu ramai pada masa yang sama kan. Optimum classroom ni, kelas bilik darjah ni sebenarnya optimumnya satu guru 25 pelajar. Tapi ini kita satu guru 33 pelajar pun kira dah melebihi masa tu. Jadi kalau kita nak lebih ramai pelajar, kita kena lebih ramai sesi dan kita kena lebih ramai guru. Jadi untuk kita buat benda tu, kita kena ada lebih banyak bajet. Jadi insyaAllah tahun depan saya akan usahakan lah untuk kita tengok macam mana ada lagi tak penyumbang yang nak menyumbang ke program ni. InsyaAllah kalau ada, kita akan kembangkan lagi. Sebab saya ada juga hari tu manager Aeon Tebrau pun tanya, YB kalau nak guna bilik mesyuarat kami untuk buat kelas, kita boleh buat. Sebab kita itulah, saya rasa kat Malaysia ni lah ramai sebenarnya orang baik yang nak membantu orang, tetapi mungkin mereka tak tahu ke mana nak salurkan. Jadi bila ada ruang-ruang untuk dia salurkan tu, insyaAllah memang ramai orang yang nak membantu. So maybe last part adalah apa visi untuk tahun akan datang dari segi jumlah pelajarnya, dari segi bilangan tempoh tuitionnya. Pertamanya program Next Gen Fellowship tahun ni sendiri juga pun, kenapa kita panggil dia fellowship, kenapa kita tak panggil dia tuition saja, adalah sebab kita bukan sekadar nak budak-budak ni masuk tuition kan. Okey, lepas habis SPM dia nak masuk universiti, dia nak lalu jalan mana. Jadi kadang-kadang pelajar tak tahu, kadang-kadang ibu bapa tak tahu. Jadi kita akan pastikan kita nak buat sesi kaunseling supaya ada kaunselor yang bertauliah datang untuk bantu guide budak-budak ni mana course yang sesuai untuk dia, macam mana dia nak masuk situ. Dan kita akan buat juga kelas-kelas yang skills untuk dia, supaya bila dia masuk universiti, dia masuk ke alam pekerjaan nanti, dia ada lebih daripada sijil akademik. Sijil akademik sangat penting, saya cakap juga dengan dia tadi, tapi dia kena ada nilai tambah tu bila nak masuk ke ruang pekerjaan. So kita akan buat lagi kelas-kelas untuk pelajar yang sekarang. Untuk tahun depan, saya memang mengharapkan kita dapat buat tuition ni untuk lebih ramai pelajar. Kalau kita dapat buat untuk 100 orang pelajar pun lebih elok. Kalau kita dapat buat untuk 200 orang pelajar pun bagus. Tetapi semua itu memerlukan sumber. Jadi sebelum itu saya akan buat beberapa siri raih dana lah untuk menyalurkan semua dana-dana tu ke tuition ni. Sebab saya memang masa saya bertanding pilihan raya tahun 2022 pun, sebenarnya antara saya punya janji yang paling besar sekali untuk John Puteri Wangsa adalah untuk bantu pendidikan anak-anak Puteri Wangsa. Jadi itu adalah, orang kata, amanah yang telah diberikan kepada saya, dan itu amanah yang saya nak tunaikan dalam tempoh perkhidmatan saya sebagai Adun Puteri Wangsa. Oh, mungkin saya nak kongsi jugalah untuk Next Gen, sebab dan orang tanya kan, okey, kalau duit kat fund run tu tak pergi kat pelajar tuition, dia pergi kat mana? Okay, duit fund run tu kita pergi ke dua benda. Pertama, kita pergi ke sumbangan SSPN untuk budak-budak sekolah rendah. Sebab saya dapati bila saya jumpa dengan, bila saya turun padang, jumpa dengan penduduk, saya dapati ramai ibu bapa yang tak sedar pun yang dia boleh masukkan duit simpanan SSPN untuk anak-anak dia pergi ke universiti. So pertama, kita buka akaun SSPN dan kita sumbangkan RM500 kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Itu adalah pertama yang kita buat. Dan kedua adalah, ada beberapa pelajar yang kita dah kenal pasti yang dapat masuk ke universiti tetapi tidak mempunyai laptop, tidak ada digital punya apa-apa pun alat bantuan digital lah. So laptop tak ada, tablet tak ada. So so daripada fund run, satu kita pergi ke SSPN dan kedua kita pergi kepada bantuan pelajar ke universiti untuk dapatkan laptop dan juga tablet. Dan saya harap saya akan usaha keras. Saya tahu, bukan saya rasa je, saya tahu tim saya, Rashifa, Adam, Hazwani, Amirul, Yong,
semua akan berusaha keras sebab sepanjang kami bekerja di Dun Puteri Wangsa ini, tidak ada yang lebih penting untuk kami daripada memastikan kejayaan generasi akan datang dalam Dun Puteri Wangsa. Short message lah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ingin bersama dalam komuniti menyumbang kepada anak-anak dalam Dun Puteri Wangsa supaya mereka dapat peluang akses pendidikan yang berkualiti yang sama dengan orang lain, jadi saya nak ajak ramai-ramai untuk menyumbang. Boleh kontak saya, boleh kontak pejabat saya, tapi kalaupun lah katalah mungkin tidak berkesempatan untuk menyumbang menerusi program saya, sekiranya ada rezeki yang lebih, sama-samalah kita gunakan rezeki itu untuk bantu orang ramai yang lebih memerlukan dari kita. Momen yang paling best saya dapat belajar dengan kawan-kawan saya dapat menimba ilmu bersama-sama dengan diorang semua. Momen yang paling best saya dapat bersama dengan kawan-kawan, dengan bercerita dengan kawan. Favourite saya Cikgu Fasya. Dia ajar apa? Dia ajar bahasa sejarah juga. Kenapa dia cikgu favourite awak? Sebab dia pandai bawa suasana belajar tu jadi macam happy lah. Tak rasa membosankan. Okay, untuk YB Amira dan Tia Amira, saya ucapkan terima kasih untuk YB Amira kerana telah mengadakan tuition dan doakan saya dan kawan-kawan saya boleh grade A dalam peperiksaan SPM. Untuk YB Amira dan timnya, saya nak ucapkan terima kasih sebab dah anjurkan kelas tuition ni. Lagi satu sebab tanpa YB Amira, kita orang tak ada kelas tuition dan kita orang tak tahu hala tuju. Itu saja.